Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama cikgu pada hari ini memperkenalkan cikgu Puan Norshadah binti Yusof akan mengajar PDPR kamu melalui laman ni lah, PowerPoint. Pelajaran kali ini cikgu akan menekankan lebih fokus kepada tata bahasa. Secara umumnya, tata bahasa mempunyai 4 fakta. Pertama, penggolongan kata. Kedua, pengimbuhan. Ketiga, penggandaan. Dan keempat, pembinaan ayat. Pertama, penggolongan kata. Di bawah kata nama, kita akan belajar 2 jenis kata nama. Pertama, kata nama am. Kedua, kata nama khas. Secara ringkasnya, untuk kefahaman kamu, perbezaan antara kata nama am dan kata nama khas biasanya kita guna dalam menyiapkan karangan, sebuah karangan. Okey, seperti yang cikgu paparkan di slide ni, kamu boleh baca dan tengok. Okey, kata nama am ni biasanya ada 2 jenis lah. Okey, sesuatu yang bernyawa yang kita eja dalam buku tu, kita biasa tengok semuanya menggunakan pangkal dia huruf kecil. Semua menggunakan huruf kecil. Okey, ataupun sesuatu yang tidak bernyawa. Okay, biasalah kalau kamu tengok contoh-contoh tu pun, contoh guru, burung, agar-agar, angin, kampung. Okay, contohnya macam kampung. Kampung dia tidak spesifik. Kalau dia spesifik, dia sudah jadi kata nama khas. Pangkalnya contohnya kampung si jangkang. Okay, K-nya huruf besar dan S tu huruf besar. Kalau hanyalah kampung saja, itu huruf kecil dalam kategori kata nama am. Okey, sekarang awak tengok dekat paparan ni kata nama khas. Okey, contohnya sesuatu yang bernyawa, manusia ataupun binatang. Okey, awak boleh tengoklah contoh dia. Pangkalnya huruf besar semuanya. Ali, A huruf besar, balan, B huruf besar, cua, C huruf besar. Okey, seterusnya awak tengok yang tidak bernyawa. Dia merujuk kepada bandar atau negeri ataupun judul buku. Okey, awak boleh tengoklah. Argentina. Di tajuk buku tu Hujan Pagi, Kamus Pelajar. Hanya pangkal sahaja. Okey. Biasanya kesalahan ni secara ninya cikgu tengok banyak di penulisan karangan. Okey. Sebelum cikgu masuk kata ganti yang seterusnya, cikgu harap kamu boleh membezakan antara penggunaan kata nama am dan kata nama khas. Okey, sebabnya dalam tajuk tata bahasa ni, kalau kamu di sekolah menengah, daripada tingkatan 1 sampailah sekarang tingkatan 3, setiap tahun diajar tajuk yang sama. Seterusnya, dalam penggolongan kata, kita akan belajar kata ganti nama. Kata ganti nama terdiri daripada 3. Pertama, kata ganti diri pertama. Kedua, kata ganti diri kedua. Dan ketiga, kata ganti diri ketiga. Seperti di paparan, kata ganti diri pertama merujuk kepada diri sendiri. Okey, contoh boleh awak tengok dekat skrin, aku.
Okey, merujuk kepada diri sendiri. Better. Okey, biasanya better ni digunakan oleh raja. Okey, ataupun awak tengok bawah sekali tu, patik. Patik ni digunakan oleh rakyat yang merujuk kepada diri sendiri. Okey, apabila dia bercakap dengan raja ataupun sultan. Okey, awak boleh tengok contoh ayat. Okey, contoh ayat yang cikgu bagi ni, lepas ni kamu boleh buatlah. Cikgu akan beri latihan pada kamu dan kamu boleh buat contoh ayat menggunakan kata ganti diri ni. Contoh ya, better. Ya, contoh ayatnya, better berharap bahawa rakyat bersatu padu. Okey, itu contoh ayat. Lagi cikgu bagi contoh yang menggunakan kata ganti diri pertama. Kami. Okey, kami pun kata ganti diri pertama. Okey, contoh ayat. Kami diarahkan oleh ketua kampung untuk membersihkan kawasan ini. Kata Ali dan Abu kepada Chua. Seterusnya, kata ganti diri kedua. Seperti di paparan, kata ganti diri kedua ni merujuk kepada orang yang awak sedang bercakap. Okey, orang nombor 2 lah, orang yang sedang bercakap dengan awak tu. Okey, penggunaannya anda, awak, dikau, engkau, kalian. Okey. Contohnya, kita tengok ya, engkau digunakan untuk diri orang kedua yang amat rapat hubungannya dengan kita. Okay, cikgu bagi sikit contoh ayat. Anda dicalonkan untuk bertanding dalam pemilihan jawatan kuasa persatuan. Okay, dalam ayat tersebut, anda itu ialah kata ganti diri kedua. Yang ketiga, kata ganti diri ketiga. Okay. Dalam kata ganti nama ni, seterusnya ialah kata ganti diri ketiga. Ketiga ni selain daripada kata ganti pertama dan kedua tadilah, merujuk kepada orang ketiga. Okay. Contoh, baginda, beliau, ia ataupun mereka. Okay. Contoh ayat cikgu bagi. Baginda akan berangkat ke Indonesia esok. Jadi dalam ayat tu, baginda tu adalah kata ganti diri ketiga. Okey, baiklah pelajar. Ketiga-tiga kata ganti diri ni kita sudah belajar. Dan cikgu mengharapkan kamu betul-betul memahami perbezaan antara kata ganti diri pertama, kedua dan ketiga. Sebab apa? Sebab di kemudian hari ada tajuk tata bahasa yang kamu perlu kuasai. Okey, berdasarkan kata ganti nama ni. Penggolongan kata seterusnya, yang ketiga, cikgu memberi fokus kepada kata ganti diri singkat. Macam mana tu? Okey, kata diri ni dia disingkatkan. Okey, atau dipendekkan lah. Okey, aku menjadi ku, engkau menjadi kau, kamu menjadi mu, dan akhir sekali ianya. Okey, menjadinya. Kita ambil yang belakang sahaja. Okey, macam mana kita nak tulis perkataan singkatan di dalam penulisan ayat? Ejaan mestilah bersambung antara perkataan seterusnya tu. Contohnya macam ni. Kau, cikgu bagi contoh kau Karangan yang kau tulis itu sungguh baik. Okay, cikgu ulang ya. Karangan yang kau tulis itu sungguh baik. Kau tulis tu awak kena eja rapat. Semua rapat. Kau tulis. Okey, cikgu bagi contoh yang kedua. Mu. Okey, contoh ayat.
hadiah ini untukmu. Cikgu ulang. Hadiah ini untukmu. Okey, untukmu tu awak kena eja rapat. Okey, dalam penulisan tata bahasa atau penulisan karangan, kamu kena eja secara rapat. Untukmu. Sebab apa? Sebab dia sudah menjadi singkatan. Yang asalnya tadi, mu tu adalah kamu. Okey. Kamu lihat sekejap paparan ni. Okey, kamu tengok kedudukan dia. Biasanya, kata ganti diri singkat ni, dia ada terletak di bahagian awalan dan juga akhiran. Maksudnya di awal ayat dan juga di akhir ayat. Contoh, kalau kau dan juga ku, biasanya dia terletak seolah-olah di awalan. Okey, awalan ayat lah. Ataupun awalan kata. Bawah tu mu dan juga nya. Mu dan nya ni biasanya terletak di akhiran. Belakang lah. Okay, dalam ayat tu di belakang. Mu dan nya tu. Okay. Jadi untuk penggolongan kata yang kita belajar hari ini, pertama kata nama am, kedua kata ganti nama dan ketiga kata ganti diri singkat. Okay, cikgu mengharapkan kamu cuba memahami, belajar memahami kesemua topik, subtopik yang cikgu ajar pada hari ini dan latihannya cikgu minta kamu membina ayat contoh. Okay, bagi setiap kata nama. Tiga-tiga tadilah yang kita belajar tadi. Nanti awak boleh tengok balik slide sebelum ni. Latihan hari ininya kamu kena buat bina ayat contoh. Okay, dan kemudian kamu boleh hantar kepada cikgu. Okay, sekian dulu paparan untuk hari ini. Topik penggolongan kata. Sekian, terima kasih.